Jom bersama saya. Kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan tajuk pembajakan. Tajuk pembajakan ini telah pun kita bincang pada kelas tingkatan 4 yang lepas. Okey, jom kita ikuti kelas. Safety first. Okey, pada kali ini kita akan membincangkan tajuk berkaitan dengan pembajakan, di mana tajuk ini telah pun kita bincang pada waktu kamu semua di tingkatan 4 yang lalu. Okey, bagi tajuk ini, pembajakan terdiri daripada dua jenis, iaitu pembajakan primer dan pembajakan sekunder. Di mana pembajakan primer, pembajakan yang dilakukan pada peringkat awal, di mana lapisan tanah yang keras tadi dilonggarkan, dipotong dan diterbalikkan. Okey, contoh bagi alatan pembajakan primer ialah bajak piring, bajak sepak dan juga bajak pahat. Di mana yang kedua adalah pembajakan sekunder. Pembajakan sekunder ini dilakukan pada peringkat akhir, di mana ketulan tanah dihancurkan sehinggalah sesuai bagi proses penanaman. Dan contoh alatan pembajakan sekunder ialah bajak putah, bajak sikat, bajak sisir dan juga bajak pembatas. Terdapat 4 kaedah pembajakan yang dilakukan, iaitu yang pertama adalah pembajakan sehala, yang kedua adalah pembajakan kaedah casting, yang ketiga adalah pembajakan terkumpul dan yang keempat adalah pembajakan cara pusingan. Okey, pada kali ini kita akan membincangkan tajuk berkaitan dengan kaedah pembajakan yang pertama, iaitu pembajakan sehala. Okey, jika kamu perhatikan pada gambar rajah 2.3 bagi kedudukan traktor, pembajakan bermula daripada hujung sepadan ke hujung sepadan yang berlawanan ataupun yang bertentangan. Okey, tanah dibajak selari memanjang dari hujung ke hujung tanah, dan ianya akan menghasilkan pembajakan yang rata dan akan meninggalkan satu alur di hujung tanah yang berlawanan. Okey, pembajakan yang seterusnya adalah pembajakan menggunakan kaedah casting. Jika kamu tengok kedudukan traktor pada gambar rajah 2.4, pembajakan ini bermula daripada hujung tanah bagi menterbalikkan tanah ke sebelah kanan, dan pergerakan traktor adalah mengikut arah lawan jam. Kemudian ianya berakhir dengan membentuk parit di tengah ladang. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada kaedah pembajakan yang ketiga, iaitu pembajakan terkumpul. Jika kita melihat kepada gambar rajah 2.5, kedudukan traktor adalah ianya bermula di bahagian tengah dan berakhir di bahagian tepi. Pembajakan ini menghasilkan pembalikan tanah yang bertentangan arah supaya dapat meratakan parit yang terbentuk di bahagian tengah. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada kaedah yang keempat, iaitu pembajakan cara pusingan. Jika kamu tengok gambar rajah 2.6 bagi kedudukan traktor, pembajakan ini bermula dari tepi ataupun kita boleh mula daripada tengah mengikut arah lawan jam. Ianya menghasilkan balikan tanah yang bertentangan dan menghasilkan parit di bahagian tengah. Okey, kemudian last sekali, pembajakan secara undur dilakukan di bahagian tengah. Okey, sesi yang seterusnya adalah sesi soal jawab. Saya harap kamu semua dapat menjawab soalan dengan jayanya. Peace, yo.